قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi. Sebetulnya besok lah hari Ahad, tapi sebab kami di Kuala Selangor, jadi saya elok juga tak ada kuliah pagi ni, saya ambil awal sikit lah Jadi Alhamdulillah, maknanya masih lagi baik gaya kita puasa sebulan, gaya sebulan setengah. Ada jemputan lagi macam. Tak apalah, minta maaf itu saya tak dapat datang sini. Nokman ada mesej saya sebab anak murid pun bertali Agus dia cerita glamour jadi anak murid pun ya Allah tak betul-betul sampai malam. Saya pun tak sempat sampai itulah tak sempat menghadiri banyak memang banyak sangat penjemputan surau saya tak dapat hadir. Jadi itulah insyaAllah kita akan sambung. Dulu masa puasa saya dah cerita pasal surah Al-Qadar kan. Patutnya dia tak ambil lagi yang sebelum tu surah Al-Alaq, tapi sebab kita nak ambil mood puasa tu saya ada surah Al-Qadar yang tu dah. Jadi kita kena ghostan baliklah, petang balik surah Al-Alaq Hari tu kita dah bincang beberapa ayat. Surah Al-Alaq saya selima ayat je dulu 5 ayat pertama saja. Jadi kita sambung je lah ayat yang ke-6 surah Al-Alaq, iaitu surah Iqra. Seperti mana yang kita tahu bahawa surah Iqra ataupun Al-Alaq ni adalah surah yang pertama diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali 5 ayat yang pertama. Jadi kita nak sambung ayat yang ke-6 lah. Kita dah belajar 1, 2, 3, 4, 5. Last kali kita belajar yang ke-5 lah hari tu. Jadi kita nak masuk ayat yang ke-6 surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatgha. Saya kena ke sini lah Kalla innal insana layatgha. Kalla kalla inna al-insana la yatgha. Baik, kalla ni dia ada banyak maksud sebenarnya kalla ni, tapi yang mudah maksudnya adalah hendaklah kamu ingatlah kamu. Ingatlah kamu. Itu yang paling mudah lah. Ingatlah kamu. Dia ada macam-macam. Kadang kita baca kala ni dia ada membawa maksud jangan kamu lakukan begitu dan sebagainya. Tapi dia tengok pada ayat sebelum dia lah. Sebab ayat sebelum dia allamal insana ma lam ya'lam. Dulu kita dah belajar dah. Sungguhnya manusia itu Allah SWT mengajar manusia itu sesuatu yang dia tidak tahu. Malam ya'lam Allah Ta'ala ajar kita lah. Kalau Allah tak bagi kita ilmu dengan izinnya, kita pun tak dapat pengetahuan kan sampai kita dewasa ni jadi kalla, cuma kat sini kalla ni dia lebih kepada ingatlah kamu inna sesungguhnya. Dan seperti mana yang pernah saya terangkan banyak kali dah, inna ni adalah salah satu daripada kata penguat dalam bahasa Arab yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai taukid. Dia panggil taukid. Taukid ni apa? Penguat lah. Dalam bahasa Arab panggil taukid, penguat. Sebab dia inna sesungguhnya. Macam kita mengucap 2 kalimah syahadah jugalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa. Jadi bahawa sesungguhnya. Cuma dalam syahadah tu kita sebut anna. Asyhadu anna. Jadi anna tu dia sebab dia berada di tengah-tengah. Bila dia berada di tengah-tengah, dia punya alif dia baris atas. Sebab tu kita tak sebut dia asyhadu inna Muhammadar Rasulullah, tak boleh. Dia asyhadu anna, sebab anna tu dia tengah-tengah. Tapi kalau macam ini, walaupun ada kalla, tapi kalla ni sebenarnya dia perkataan yang berbeza, dia berasingan.
Dan dia terputus kat situ sebenarnya. Lepas tu dia sambung dengan ayat yang baru. Bila sambung ayat baru, sebab itu bunyinya inna, bukan anna. Jadi bahasa Arab dia macam itulah, ada agak detail sikit. Kemudian selepas inna, al-insan, kita pun tahu bahasa Melayu pun sama, insan manusia. Dan manusia ni dia boleh digunakan untuk maksud seorang dan boleh juga digunakan maksud secara umum, secara ramai lah. Maknanya selalu kita baca Quran pun kita tahu, sebab dalam Quran dia ada dua surah yang berkaitan dengan manusia, iaitu surah An-Nas dengan surah Al-Insan. Surah An-Nas dengan surah Al-Insan. Surah An-Nas yang akhir sekali lah, kan? An-Nas yang pendek. Surah Al-Insan yang selalu orang baca hari Jumaat tu, hal ata alal insan tu kan. Tapi sebenarnya insan, kalau ikut asal bahasa Arab, insan tu memang untuk seorang, untuk singular, untuk satu. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil mufrad, untuk mufrad, untuk satu. Kalau An-Nas tu jamak, ramai, plural, ramai. Tapi sini untuk umum lah. Dan insan yang dimaksudkan pun tengok juga apa ayat dia. Sebab bila sebut manusia, adakah semua? Sebab kalau tengok ayat perkataan yang terakhir la yatgha ni, yatgha ni berasal daripada perkataan taghut. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan taghut? Taghut ni satu perkataan negatif. Maksudnya apa makna taghut? Golongan taghut. Kalau pernah dengar, golongan taghut. Golongan taghut ni maksud apa? Golongan yang melampaui batas hukum Allah. Orang yang melampau batas lah, melampaui batas. Siapa contohnya melampaui batas? Contoh yang paling tepat adalah Fir'aun lah. Fir'aun tu antara contohnya. Abu Lahab termasuk. Tapi Fir'aun tu yang paling dahsyat sekali lah, sebab dia bukan setakat tak beriman, tapi dia mengaku Tuhan. Dia kalau Abu Lahab berjahal ni, dia tak beriman juga kan, kafir kan, tapi dia tidak mengaku Tuhan. Dia melawan Rasulullah, dia tak percaya pada itu ini, tapi dia sendiri tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau Fir'aun memang dahsyat. Itu yang paling manusia yang paling taghut sekali adalah Fir'aun lah. Kalau dalam neraka tu membership dia nombor 1. Tu dia. Membership neraka dia 0001, nombor ahli dia tu. Dia first one. The first one. Orang pertama sekali. Itu Fir'aun. Jadi bila yatgha ni negatif, maknanya orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Jadi bila orang melampaui batas, kalau kita baca ayat ni, takkan kita nak kata semua manusia tu melampaui batas kan? Maksudnya kita sebagai orang beriman tidaklah termasuk dalam kategori itu. Bagi orang Islam, kita tak termasuk dalam kategori ini. Jadi walaupun di sini Allah Ta'ala menggunakan secara umum, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tak tulis kat situ kafir ke, kufur ke, orang musyrik ke apa kan. Walaupun di sini fokusnya adalah orang-orang Quraisy lah, orang musyrikin pada ketika itu, ketika Nabi mula berdakwah dan sebagainya. Tapi memang dalam Al-Quran biasanya, kecuali kalau peristiwa tu dia memang spesifik khusus Allah sebut kufar ke musyrikin tu memang ada lah. Tapi bila macam ni dia secara general, secara umum. Tapi dia bergantung lah, adakah insan ini apa? Manusia yang kufur atau manusia apa? Sudah tentulah kalau kita tengok pada kataan yang terakhir, jadi insan yang dimaksudkan tu adalah insan yang kufur pada Allah Ta'ala. Sebab dekat sini la yatgha, negatif lah ni. Baik, yang saya nak terangkan satu lagi dalam bahasa Arab ni, bila kita menggunakan inna, satu kaedah dalam bahasa Al-Quran ni, dia akan menyebabkan perkataan hujungnya baris atas. Sebab itu dia baca innal insana asyhadu anna Muhammadun, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan kan? Perasan tak perasan bila kita baca? Baru perasan. Betul, dia baris atas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kalau ada inna, dia ada anna, dia akan efek dekat hujung perkataan selepas dia. Sebab tata bahasa Arab ni tuan-tuan, tata bahasa Arab ni dia punya perubahan-perubahan tata bahasa ni, dia bukan berlaku kepada seluruh perkataan itu. Dia berlaku dekat baris hujung. Sebab setiap baris hujung perkataan ini adalah tata bahasa Arab. Sebab itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kita baca Al-Quran ada baris. Kalau Al-Quran tak ada baris, macam mana nak baca? Tak tersebut rasanya kan? Takkan kita nak main hentam macam dia kan? Sebab itu satu-satunya bahasa yang ada baris penuh
Memang kita tengok kadang bahasa-bahasa macam Perancis ke apa, dia ada ekor-ekor kat atas ke apa benda kan. Ada certain language tu dia ada tanda-tanda, tapi dia bukan semua perkataan tu ada tanda kan. Tapi bahasa Arab dia ada tanda atas, tanda bawah, fathah, kasrah, dhammah, baris atas, baris depan, baris bawah, baris mati, baris sabdu dan sebagainya kan. Itu menunjukkan betapa pentingnya baris lah sebenarnya. Dan baris dalam bahasa Arab, dia baris hujung ni dia punya grammar dia. Dia punya tata bahasa dia, ya? Boleh faham jadi sebab itu bila kita baca tu kadang-kadang kejap-kejap baca macam ni, kejap-kejap baca macam ni, tapi perkataan macam biasa dengar, perkataan lebih kurangnya. Itu memang sebab dia tata bahasa lah tu, dia punya grammar lah tu. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil nahwu. Nahwu, pernah dengar tak nahwu? An-nahwu. An-nahwu. Nahwu ni grammar, an-nahwu. Kalau orang dulu-dulu pun, kalau orang dulu-dulu belajar bahasa Melayu, zaman-zaman dulu kan, mungkin mak ayah kita ke apa ke, memang dia guna perkataan ni, nahwu bahasa Melayu dia panggil. Nahwu tu memang ambil daripada bahasa Arab lah, maknanya tata bahasa. Dia, bahasa Arab ni dia ada dua, satu an-nahwu, satu as-sarf. Kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab masa sekolah dulu, mungkin pernah dengar an-nahwu was-sarf, dia kata. Apa itu an-nahwu? Nahwu saya dah cakap tadi, grammar, perubahan baris belakang. Manakala satu lagi as-sarf, ialah sebab kita dah belajar berbulan-bulan kan, jadi saya tambah ilmu-ilmu barulah sikit. As-sarf ni maksudnya apa tau? As-sarf ni selain daripada baris, selain daripada hujung ni, maknanya perkataan lain, dia punya ejaan lain, maknanya nak bentuk perkataan tu. Kalau macam bahasa Melayu lah, saya bagi gambaran contoh seperti kalau kita ambil daripada perkataan tulis, ya. Contoh tulis. Tulis tu dia punya root word dia lah, kata-kata asal, ya. Tapi dia boleh kembangkan jadi menulis, ditulis, penulisan, apa lagi, tulisan, ya. Macam-macam lah. Jadi bila dia berkembang, itu dipanggil as-sarf, dipanggil as-sarf. Ataupun dalam bahasa moden dia, moden sikit lah tuan-tuan ni, bunyinya morfologi, dia panggil morfologi. Jangan ingat orang belajar medik je ada logi-logi ni. Bahasa Arab pun dia ada logi juga. Selalu kita dengar biologi, ya, kimia, ya. Tapi bahasa Arab morfologi. Morfologi ni apa maksud? Saraf ni apa? Membentuk perkataan. Macam mana dia boleh jadi insan, macam mana dia boleh jadi yatgha, dia ada. Dia punya bentuk-bentuk. Kan Ustaz sebut tadi macam tauhid, golongan tauhid. Tauhid kan yatgha, dia lain bunyi dia, tapi huruf dia sama. Itu dipanggil ni saraf, morfologi. Nahwu kalau dalam bahasa moden dipanggil sintaks, dia panggil sintaks. Ni sajalah saya sebut, saya bukan ajar subjek-subjek universiti ke apa tak, tapi saya nak bagi tahu bahawa dalam bahasa mana-mana pun ada tau. Ni bukan bahasa Arab saja. Cuma istilah bahasa Arab ni lah nahwu dan saraf. Kalau anak-anak kita yang sekolah agama sampai tingkatan 3, 4, 5, dia orang memang belajar. Dia orang memang belajar. Sekolah menengah memang belajar nahwu, saraf ni memang familiar. Ya, tapi istilah yang dalam bahasa moden macam English ke apa, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun apa-apa bahasa memang ada sintaks dan morfologi ni, memang ada istilah dia. Jadi saya perkenalkan sedikit lah situ. Jadi bila macam ini kan, kalau kita tengok la yatgha ni sebenarnya dia terbahagi dua juga ni. La yatgha, lam satu yatgha. Dia punya kata kerja ni yatgha sahaja. Yatgha yang melampaui batas tu, yang saya kata melampaui batas tu yatgha sahaja. La ni pun penguat juga, dia taukid macam ni, penguat juga la tu. Tuan-tuan ingat kalau kita selalu baca wal asr innal insana lafi khusr, nak dengar tak dia punya ayat tu macam sebiji, hampir, tapi yatgha tak samalah, cuma dia tak ada kala. Kalau baca wal asri kan, wal asri, cuba dengar innal insana la, nampak? La fi khus, cuma belakang dia fi khus lah. Rupanya dalam bahasa Arab ni, kalau kita nak, ya, Allah SWT nak menekankan betapa manusia ini sangat-sangat melampaui batas jika tidak beriman pada Allah SWT. Jadi Allah SWT menggunakan dua penguat di situ, bukan inna saja tetapi dengan la sekali. La ni bolehlah diterjemahkan sebagai nescaya ataupun apalah, bahasa-bahasa Melayu lama kan, dia pakai nescaya ataupun pasti manusia itu berada dalam keadaan melampaui batas.
kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyatlah memang kalau dia dah guna dua ni, lepas tu ada kala pula dekat sini, memang triple lah, bukan double lagi dah. Triple lah dia punya penegas dan penguat tu. Menunjukkan manusia ni memang kalau dia tak ada akidah, tak ada keimanan, tak ada apa, dia boleh jadi seorang yang terlalu melampau sampai dia tak ingat diri dia tu. Dah lupa diri orang kata. Tu dia. Sebab itu kita ada batasan, ada sempadan dia, ada boundaries dia, ada syariah untuk kita ikut follow apa yang dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah Nabi. Manusia ni memang boleh bebas, tapi bebas dia tu terbatas. Bila dia jadi sebebas-bebasnya, ada jadi ni. Sebab itu Allah guna sampai 3 ni. Dahsyat tu kalau ayat ni nampak ayatnya simple aja Kalla innal insana ta'as. Satu lagi yang saya nak sebut, takut terlupa. Saya dah bagi tahu ini adalah kata kerjanya. Apa namanya? Dulu kita pernah belajar beberapa jenis kata kerja dalam bahasa Arab, dipanggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni apa? Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil present tense. Present tense, sedang berlaku. Maknanya manusia itu bukan kata sedang, maknanya sentiasa melampaui batas kalau dia tak ada keimanan. Sentiasa, maknanya ini mana? Continuous, berterusan. Ya tarani, berterusan. Okey, jadi faham boleh insya-Allah lah kita belajar sikit-sikit. Advance sebenarnya tuan-tuan. Saya dah lama tak ajar macam ni sebenarnya tuan. Macam saya cakap dulu lah, hanya surau tuan-tuan ni saya ajar macam ni. Special tu. Bila Kesumah ni special dekat hati saya. Saya ajar agak detail juga tu. Kalau surau lain sebab tak ada whiteboard, jadi saya ajar umum je lah. Okey, jadi insya-Allah habis ni insya-Allah boleh dapat degree lah, kita buat convocation insya-Allah. Okey. Ar-ra'ahu istaghna. Saya kalau tak tengok Quran kadang saya pun tak ingat. Jadi kita tengok sebab ayat dia banyak. An ra'ahu istaghna. Serak tuan-tuan tak habis. Saya balik Mekah itu 2 Mei. Ini berapa Mei? 18 hari lah. Tak habis serak tu, tak habis. Itu memang lama lah batuk sampai sakit dada saya ni. Sekarang rasa lagi. Dah makan ubat dah pun rasa sikit-sikit lagi. Tapi memang dekat sana, saya raya dekat Madinah tu, memanglah orang ramai lah kan. Tapi dia sekejap je ramai, lepas raya tak ada orang dah sangat. Bukan tak ada orang, maksudnya kurang lah. Dia kat sana masa hari raya, saya raya Jumaat, tuan-tuan Sabtu kan. Kalau ikut saya dah dapat lagi Jumaat. Saya raya awal sehari Jumaat. 3 suku pagi dah masuk masjid. 3 suku pagi, bayangkan. Azan subuh dia 4.30. Dia punya sembahyang raya kalau macam kita 8.30 lah sini kan. Kat sana sembahyang raya 5.50. Awal kalau pukul 8 pingsan saya nak jaga wuduk nak apa kan. Itu pun masuk masjid pukul 3 lebih tu sembahyang kat tepi toilet. Dalam masjid dia tak dapat dah. Tapi dia masih dalam compound Masjid Nabawi lah. Tapi sembahyang tu memang tepi toilet lah. Tak kira lah kau profesor ke apa kan, aku sembahyang tepi toilet tu je. Nak buat macam mana kan? Sebab orang ramai. Tapi bukan toilet tu betul-betul tepi toilet. Dia tangga kan, kalau Masjid Nabawi ni toilet dia ke bawah kan. Jadi sembahyang kat tepi tu bagus jugalah. Sebab kita ni jadi tak tahan duduk. Hari tu imam subuh baca surah Ar-Rahman pula tu. Satu surah penuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya ni jenis cepat terkucil. Itu satu surah imam baca. Separuh-separuh. Allahu Akbar. Baik tahan ni subuh. Lepas tu saya cakap dengan anak saya, tunggu ni papa nak pergi toilet. Tak tahan lah. Jadi tapi dia punya sembahyang raya awal lah 5.50. Memang sonok. Alhamdulillah. InsyaAllah ada rezeki tuan-tuan boleh pergi ke sana tapi memang keseronokan itu lah dia tidak ada macam kita sini meriah jamuan apa, tak, di sana tak ada lah. Tapi orang kata hiruk pikuk manusia tu lah kita nampak. Tapi yang terujanya masa saya sampai tu 19 April, saya sampai di Madinah tu 19 April 28 Ramadan, malam 29 lah kat sana. Hujan lebat tuan-tuan. Saya sampai airport tu selebat-lebatnya, Masya Allah. Macam semalam, mana hujan lebat kan? Lebat kan hujan semalam tu. Maghrib semalam saya dekat Beranang. Memang selebat macam tu lah, selebat-lebatnya. Dan lama pula. Lama, daripada pukul 6.45. Bayangkan saya first day tu saya puasa 18 jam.
Sebab kita ke sana kan dia lewat timing dia 5 jam. So saya buka puasa tu time Malaysia 11.45 malam saya buka puasa. Allahuakbar. Kan memang pahala banyak betul. Sampai 11.45 malam buka puasa. Sebab sana 6.45 buka puasa. Jadi memang timing dia macam kita tapi lewat 5 jam kan. So memang sampai je keluar airport tu memang lebat sangat. Sampai malam sembahyang tarawih pun kuyuk masa. Memang hujan lebat sangat. Masya-Allah. Dia orang kata tak tahu tentang malam Lailatul Qadar apa. Kata orang Arab tu lah tepi-tepi tu. Dia cakap Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Tahulah kan. Masya-Allah. Tapi memang dah lama sebenarnya saya pergi pun jarang hujan macam tu. Memang lebat sangat. Lama pula tu. Lepas tu kat Mekah macam tu. Hari berapa hari sebelum saya balik hari Senin, hari Jumaat sebelum tu pun lebat juga Jumaat pagi pukul 6 pagi dah mula rintik-rintik. Ingat biasa macam tu je Arab ni, Mekah ni dia rintik-rintik betul dia senyap, rintik-rintik dah hilang. Rupanya berterusan sampai pukul 10.45 pagi, selebat-lebatnya juga di Mekah. Masya-Allah, memang sampai kuyuklah ihram-ihram semua. Kita kalau pergi Mekah tu, sebab dia kalau nak masuk masjid, nak semayang menghadap Kaabah, kita kena pakai ihram. Walaupun bukan umrah, kena pakai ihram. Sebab kalau tidak, kita tak boleh semayang dekat menghadap Kaabah. Bukanlah kita nak tipu. Kadang orang kata, tak tipu ke pakai ihram tapi tak niat umrah kan? Dia bukan masalah tipu. Masalah kita pergi sekali-sekala kan. Jadi kalau kita nak semayang menghadap Kaabah, kalau tak nak menghadap Kaabah, tak apa. Boleh je pakai jubah ni ke, pakai apa-apa pun boleh. Tapi semayang tak nampak Kaabah lah. Tapi kalau kita nak semayang menghadap Kaabah tu, memang kena pakai kain ihram. Itu nasihat saya lah. Mana tahu kot tuan-tuan ada rezeki nak pergi dalam masa terdekat lepas musim haji. Ada yang dapat pergi haji ke tahun ni, jemaah sini bila ke Sumah? Ada tak? Mungkin sebab surat-surat haji memang dah keluar ya. InsyaAllah lah ada rezeki tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ni tahu, kalau nasihat saya lah, tabung haji insyaAllah mungkin tuan-tuan dah buka akaun tabung haji. Jangan takut tau buka akaun tabung haji ni, akaun aku buka aku dapat pergi haji. Tak. Kalau hari ni buka 100 tahun lagi boleh pergi haji kot rasanya. Kalau ikut sistem lah. Kalau ikut sistem. Tapi kalau kita daftar mungkin 20 tahun, 50 tahun mungkin kita dapat pencen tu, dapat lah kan. Tapi kalau tuan-tuan memang jenis apa kita dah daftar awal apa semua, tabung haji tu ada akaun, dalam akaun kita 1,300. Anak-anak kita kecil-kecil daftarkan. Saya anak-anak saya kecil semua saya daftarkan. Dia orang dapat pergi haji 2,060 lebih. Tapi kalau ikutkan, kalau macam anak saya hari ni birthday anak saya yang sulung 18 tahun, jadi dia kalau 15 tahun ke atas atau dia biasanya kalau parent dapat, anak-anak tu kalau dia nak ikut boleh, tapi kena 15 tahun ke atas lah, ataupun yang lebih ni 18 tahun ke atas lah. Jadi sebenarnya jangan kita rasa takut, sebab bila kita dapat panggilan haji tu jangan menggelabah lah, jangan takut, sebab kita kena ada ilmu, kita belajar. Ustaz dekat je. Kalau nervous sangat dapat, terus telefon ustaz. Ustaz saya dapat haji, macam mana ustaz nak buat ni? Boleh. Kawan-kawan saya yang UC pun macam tu. Ada yang dapat pergi haji yang tak pernah pergi umrah pun. Kalau orang dah pernah pergi umrah, dia ada pengalaman kan. Ini tak pernah. Dia tak pernah tengok Kaabah, tak pernah. Itu memang lagi excited lah. Dan dia pun duk mesej saya lah, lecturer dia yang perempuan, ada yang apa kan, doktor, orang English kan, dia bukan belajar bahasa, ngajar bahasa Arab atau ngajar agama. Jadi dia mungkin lebih berdebar dan sebagainya. Jadi itulah mereka tanya saya macam mana pengalaman sebagainya. Jadi kalau dapat tu jangan kita tolak lah. Kalau kita dapat pada usia muda lagi bagus sebenarnya. Jangan risau lah kata macam mana yang anak nak tinggal, anak kecil-kecil. InsyaAllah ada caranya, ada jalannya. Jangan kita bila dapat tu atau susah kita bagi alasan mungkin sebab anak atau sebab itu, sebab ini. Jangan. Sebab kita tak tahu bila kita dah dapat tu, bila kita tolak disebabkan mungkin sebab-sebab sosial ya, sebab-sebab sosial, bukan sebab penyakit. Kalau penyakit tu lain. Sebab-sebab sosial, maknanya sebab-sebab macam anak lah, itulah, inilah, benda-benda remeh. Takut nanti tahun depan kita tak tahu kita dapat lagi atau tidak, ataupun tak tahu, na'udzubillah kan. Takut tahun depan kita sakit ke mana kita tahu. Tapi selagi kita tak dapat ni tak apalah, kita buat je rayuan. Sebab senang, rayuan sekarang apps je. Kalau zaman-zaman saya dulu nak pergi haji tahun 2016, terpaksa buat surat manual, pergi tingkat 30 bangunan tabung haji dekat Jalan Tun Razak tu kan. Itu pun tak tentu dapat lagi kan. Sekarang semua apps saja. Apps saja. Dia ada apps tijari apa semua tu. Jadi kita kena alert lah benda macam tu. Kalau tuan-tuan nak, yalah saya tak adalah niat nak cerita tu lanjut hari ni. Cuma kalau ada niat nak buat rayuan ke, cara dia macam mana ke, tak tahu, tanya saya. InsyaAllah saya bagi bimbingan lah. Mana ada nombor saya, tanya aja, tak ada masalah. InsyaAllah saya sebab saya memang ada grup tabung haji dalam handset saya tu. Ada 5 grup staff tabung haji. Sebab saya memang mengajar bahasa Arab tabung haji. Ada 5 grup. Jangan main-main dengan ustaz punya kabel.
Bukan kabel lah, saya tak ada kabel. Cuma maknanya kalau ada persoalan, saya boleh tanyakan. Saya tanya direct lah. Semua staff-staff tu ada yang dah pergi haji pun ada, yang dah bertugas. Dia orang dah start pergi dah. Saya punya imam besar Masjid Jami', isterinya pegawai tabung haji pun dah pergi dah, berangkat dah semalam kemarin dah. Dah berangkat. Dia staff memang awal lah, sebab kita punya jemaah akan mula berangkat besok, tak silap saya, 21 Mei. Sebab apa tahu? 1 Zulkaidah. Sebab kita hari ni last kan, Syawal. Walaupun besok ada jamuan raya lagi tapi 1 Zulkaidah adalah permulaan perjalanan haji Malaysia dan negara-negara lain jugalah. Tabung haji Malaysia memang dia akan mula penerbangan dia 1 Zulkaidah. Maknanya kalau besok 1 Zulkaidah, besok lah first day flight sampai biasanya 5 hari sebelum wukuf lah biasanya akhir dia. Kadang memang ada banyak jemaah yang mesej saya, Ustaz, saya dah merayu 8 kali Ustaz, macam mana Ustaz doakanlah. InsyaAllah saya doakan, tapi jangan serik, jangan give up merayu untuk kali ke-9, saya kata. Sebab jemputan ni Allah Ta'ala bagi. Kalau saya sendiri pun katalah saya ada kota ke apa ke, tapi kalau Allah tak izin juga kan. Jemputan Allah, tapi walaupun itu semua keizinan Allah, tapi kita kena usaha. Jangan tak apalah, tunggulah Allah seru, tunggulah Allah jemput. Tapi tabung haji tak buka apa account, macam mana? Akaun Maybank je ada, mana boleh, tak boleh. Dia kena buka akaun tabung haji dan daftar haji, barulah. Daftar haji ni kalau RM10 tak boleh, dia 1,300 minimum. 1,300 memanglah. Kadang orang cakap sekarang, ya Allah Ustaz, 30,000, kalau merayu 30,000 mana nak cari duit. Sampai kadang-kadang ada orang juga, nak cerita juga sikit lah ya, kadang orang tuduh lah tabung haji ni, dia kata apa dah tak sama seperti objektif asal penubuhan dia pada tahun 1963. Kita semua pun tak wujud lagi 1963, saya pun tak ada lagi 1963 masa penubuhan Malaysia tu kan. Saya memang sensitif sikit bab isu tabung haji ni, sebab saya kenal staf tabung haji macam mana susahnya dia orang. Orang awam dia senang kecam je, memang seronok mengecam ni kan. Kalau ikut mulut ni, sedapnya nak mengecam orang, sedap nak mengata orang, memang sedap kan. Kata tak sama dengan penubuhan dulu ya. Dulu semuanya dapat subsidi, sekarang kalau merayu 30,000 mana nak cari, walaupun T20 duitnya pun dah tak ada, asyik beli kereta contoh kan. 30,000 mana nak cari. Sebenarnya harga ditentukan bukan oleh kerajaan Malaysia, bukan oleh tabung haji. Tabung haji ni menyelaras, bukan menentukan, menyelaras. Kalau ada orang Arab Saudi kata macam tu, kita nak kata macam mana? Takkan kita nak tendang dia kan? Tendang kita tak dapat pergi pula haji. Betul tak saya cakap apa? So jangan kita sedap menuduh kalau kita tak tahu ujung pangkalnya. Saya marah ada jemaah yang dalam surau rumah lama saya, pakcik-pakcik lah, saya tegur. Saya cakap minta maaf lah, saya kena tegur. Saya kalau benda lain, kalau tengok benda remeh, saya pandang slack je lah. Saya pandang ni je lah, saya pandang remeh je lah. Tapi bila dia tuduh macam tu, saya memang tak boleh. Sebab tabung haji ni memang saya tak boleh. Sebab kita berada dalam grup tu, kalau kita biarkan fitnah itu berleluasa, nanti orang lain akan tambah, saya pun bersubahat. Jadi saya terpaksa ni, senyap tu pun saya bukan marah lah, tapi saya tak suka benda-benda yang kita suka mengecam tanpa usul periksa tu. Tu yang kita tak seronok. Saya kata kalau tak tahu, pergi tabung haji, tanya sendiri, jangan buat rumus dalam grup WhatsApp. Minta maaf lah, saya semangat sikit kalau cerita tabung haji ni sebab kita ada kawan-kawan sana kan, jadi kita tahu siapa sukarnya menjadi staf tabung haji sebenarnya. Ani pun sama macam Anna tadi lah, dia sesungguhnya pun boleh, ataupun kerana pun boleh juga. Kerana pun boleh, sesungguhnya boleh. Dia tengok pada ayat lah, okey, dia mati. Kalau tadi yang kita belajar tu inna, dia ada sabdu kan, inna ada sabdu. Kalau yang ni mati, apa beza? Sebabnya dia mati ni sebab selepas dia kata kerja, perbuatan. Kalau innal insan, sebab insan tadi kata nama, noun kata nama. Bila kata nama dia bersabdu. Tapi kalau kata kerja, sebelum dia tak boleh sabdu. Dia tak boleh anna ra'ahu. Dia tak boleh. Sebab dia bila sabdu tu noun, kata nama. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil isim kata nama lah, noun, ismun, isim. Noun kata nama. Kalau yang ini fi'il kata kerja, perbuatan.
Jadi kalau perbuatan, nun mati. Ra'ahu, apa makna ra'ahu? Dia melihatnya. Dia melihatnya. Dia melihatnya. An ra'ahu, dia melihatnya. Istaghna ni panjang sikit. Tidak memerlukan perkara lain dalam hidup. Macam mana tu kan? Payah tu bahasa Arab. Bukan payah, maksudnya dia cantik sebab dia satu perkataan, tapi bila nak translate tak boleh translate word by word translation. Dia tak boleh satu kata Arab, satu kata Melayu. Dia tak boleh. Tak boleh. Istaghna ni lagi tak boleh. Sebab istaghna ni perkataan dia terlalu kuat, ya. Jadi dia terpaksa diterjemahkan tidak memerlukan perkara lain dalam hidup. Apa maksud bila kita tuan-tuan tengok ni kan? Kadang kita terjemah pun kadang kita tak berapa clear juga dia punya maksud apa kan yang nak disampaikan situ. Kerana dia melihatnya tidak memerlukan perkara lain dalam hidup. Apa maksud? Kita nak kaitkan dengan orang-orang yang melampaui batas tadi kan. Orang melampaui batas ni kalau ikut pada zaman Rasulullah ni pemimpin Quraisy tu lah kan, pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy ni dia merasakan apa yang Nabi dakwah tu, apa yang Nabi sampaikan tu pada dia tak penting. Tak penting. Sebab apa? Dia dah tak perlu kepada benda lain dalam hidup. Sebab dia kan pemimpin kan, dia pemimpin Quraisy ni, apa yang menyebabkan dia rasa begitu ego dan sombong dan takbur? Sebab apa? Sebab dia ada power. Dia ada kuasa. Sebab dia jadi pemimpin. Ya, dia ada kuasa, dia memimpin masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu. Kuasa dah ada, power dah ada. Yang kedua dia ada apa? Harta benda. Dia ada kekayaan. Dia kalau dalam hidup ni dia ada dua ni memang. Kalau sebagai manusia kalau kita fikir logik, kita ada power, kita ada wealth, kita ada kekayaan dan kita ada kekuasaan. Apa lagi nak? Duduklah diam-diam kan kalau fikir logik. Sebab itu orang musyrikin ni dia ada dua benda ni yang dia tak peduli pun Nabi nak dakwah apa, nak cakap apa pun tak kisah kan. Siapa engkau nak dakwah aku? Contoh gitulah kalau bahasa kita lah kan. Kau siapa? Aku siapa? Macam tu. Itulah sebenarnya situasi dia. Jadi ayatnya ini ar-ra'ahustaghna. Mereka rasa diri mereka tak perlu pada benda lain. Nak buat apa? Power dah ada, kaya, duit, harta benda ada. Apa nak? Itu maksud. Itu dia fikir logik lah, fikir logik. Dan kedua-duanya dalam ayat ini, kedua-duanya adalah fi'il madhi. Kalau tadi kita belajar fi'il mudhari' kan. Fi'il madhi ni apa? Past tense. Tadi present tense, sedang berlaku. Ya tera tadi kan. Tapi ni dua-dua ni fi'il madhi, past tense. Benda dah lepas. Benda dah lepas. Boleh faham tuan-tuan InsyaAllah Okey. Sikit lagi. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Setiap kali ayat penguat tu mesti ada inna. Kan? Inna memang dia menguatkan maksud ya. Dia menguatkan maksud. Okey, jadi inna sesungguhnya okey, ila kepada rabbika Tuhan kamu, ar-ruj'a kembali. Yang ni simple sikit lah ayat dia, simple sikit sebab dia tak ada kata kerja. Bila tak ada kata kerja tu dia, bila kita terjemah dia lebih mudah. Kalau ada kata kerja tadi panjang kan terjemahan dia. Jadi maknanya sesungguhnya kepada Tuhan kamu, kamu akan kembali. Macam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Maksudnya Allah nak kata macam mana powerful pun kamu, macam mana banyak kuasa pun, banyak kekayaan pun, akhirnya kepada Allah juga kamu akan kembali. Kepada Tuhan kamu akan kembali. Tapi dia orang tak percaya kan? Tak percaya. Tapi kalau ikutkan itulah dia. Kamu rasa diri kamu hebat macam mana pun, kamu akan balik kepada Allah Ta'ala juga. Kamu tak pergi ke mana pun. Cuma dari segi kaedah bahasa Arab, saya nak tunjuk yang ni saya dah terang tadi, taukid, penguat dan sebagainya.
Ila ni kalau dalam bahasa Arab seperti mana saya pernah ajar dulu, harful jar, kata sendi, ke, kepada, kan, kata sendi. Dan dia kata sendi ni kalau dari segi nahu tadi, kan saya ajar nahu, kan, grammar tadi, dia akan menyebabkan apa? Huruf dia baris bawah. Perkataan selepas ila ni dia akan baris bawah. Ila rabbika, dia tak boleh ila rabbuka, dia tak boleh ila rabbaka, dia ila rabbika, dia tu baris bawah. Ya, sebab ila ni dia menyebabkan perkataannya baris bawah. Baik. Ayat lain sikit lagi, ayat lain. Ara'aital ladzi yanha, ara'aital ladzi yanha. Saya sambung ayat seterusnya sebab dia ada kaitan. Abdan idza shalla. Dia ada kaitan, walaupun dia dua ayat yang berlainan tetapi ceritanya bersambung. Sebab itu saya masuk sekali lah. Ara'aita, adakah, ra'aita, kamu melihat, ataupun boleh juga diterjemahkan apakah pendapat kamu, apa pendapat kamu. Ta ni kamu, alladhi orang yang, yanha melarang, abdan seorang hamba, idza apabila, solat. Apa pandangan kamu orang yang melarang seorang hamba yang lain apabila dia solat? Tuan-tuan tengah solat, tiba-tiba orang tak bagi tuan-tuan solat, apa tuan-tuan rasa? Rasa nak menyepak orang tu, kan? Nyepak, kalau Kelantan kata nyepak, ya, rasa macam nak geram aku. Orang tengah sembahyang bukannya buat jenayah pun. Tapi itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Orang Arab jahiliah, dia tak boleh tengok orang Islam sembahyang, dia tak boleh tengok orang Islam solat, sebab dia sembahyang sembah topekong, dia sembah berhala, sembah apa, kan. Ada orang Islam tak ada sembah apa-apa macam kita, tak sembah apa-apa. Kita sembah tak ada apa kat depan, sembah Allah direct, kita tidak menggunakan medium perantaraan. Tapi itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Tapi Allah buat ni dalam bentuk soalan. Apa pendapat kamu orang yang melarang seorang hamba yang baik mendirikan solat? Allah tanya pandangan kita pula. Tanya pada Rasulullah lah. Tapi kenapa tak ayat tu statement je, kan? Sebab kalau ayat tu penyata, senang. Memanglah orang yang melarang orang lain solat adalah orang yang jahat, betul tak? Tapi nampak Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita fikir. Kalau kita orang yang baik, kita takkan larang orang solat. Anak-anak kita nak datang, memanglah kadang budak-budak kan bising-bising mula-mula puasa tu, kan, biasalah meriah, kan, budak-budak. Kita tegur kalau mereka buat apa bising sebagainya. Tapi jangan sampai kita, kau baliklah, kau balik, jangan semayang ni, kacau orang nak semayang. Kan, katakanlah tak ada budak-budak, khusyuk sangat ke kita semayang? Sentak tak? Kan, kalau tak ada budak, khusyuk ke kita semayang? Kadang kita boleh ingat roti canai, kunci tinggal kat mana, TV apa, cermin mata letak kat mana, apa semua. Lah letak atas TV, teringat dalam semayang. Betul tak, tuan? Itulah saya kata. Kini ayat akhir lah. Jadi saya nak tunjuk sikit sebelum tutup. Ni kata tanya, ya. Dalam bahasa Arab dipanggil istifham. Istifham. Panjang sikit lah. Kata tanya sebab adakah. Ini fi'il madhi, past tense. Alladhi ni yang, dia makna yang. Yang dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, yang, semua yang, ya. Orang yang, lelaki yang, perempuan yang. Kalau perempuan, kalau bahasa Arab dia ada 6 yang, 6. Yang untuk lelaki, yang untuk perempuan, dia lain-lain lah. Tapi macam ni untuk lelaki lah. Yanha sama macam yatgha tadi. Kalau kita dengar pattern dia punya acuan dia lebih kurang sama. Yatgha, yanha, dia fi'il mudhari' ataupun present tense, sedang berlaku, ya. Abdan, Abdul, macam kita, bila kita, kalau nama kita Abdul, orang Melayu ni dia kalau eja Jawi dia ikut bunyi. Jadi jangan ikut bunyi, sebab kalau kita contoh nama kita Abdul Rahman, kena eja macam ni lah, Abdul Rahman. Abdul Rahman. Jangan ejak Abdul macam ni. Abdul. Tak boleh lah ejak Abdul tu Arbadul. Tak boleh. Jadi jangan ada Abdul, Abdul, Abdu Ain, Abdu hamba.
Macam kita letak nama-nama kan. Nah, tuan-tuan mungkin ada tengah menunggu nak dapat zuriat ke apa ke. Jadi kalau kita letak nama anak ni tuan-tuan, kena hati-hati sikit lah. Jangan, ya dah lepas-lepas lah, tak apa. Ya, letak nama anak ni, kalau kita nak letak nama-nama Allah tu, pastikan kita letak Abdul depan dia. Contoh kita letak apa, Qayyum ke, apa ke, Hai ke, ya, Abdul Rahman, Abdul Rahman, itu nama-nama biasa kan. Tapi orang Melayu minta maaf lah kalau nama anak tuan-tuan Qayyum ke apa. Okey je, letak tu tak salah. Tapi kena faham lah, Qayyum ni nama Allah. Bila kita letak Qayyum, kena letak Abdul depan dia. Dia tak boleh macam yang biasalah orang letak kan, banyak macam, ataupun letak nama malaikat kan. Orang kita ni suka letak nama malaikat, minta maaf macam Mikail, Israfil, sebab tak letak Israel. Bila Israel datang memanggil letak Mikail, Jibrail, segala Gabriel semua nak dibubuh ya. Jadi bukan tak boleh bubuh nama malaikat ni, makruh kan hukum dia. Tapi tak apalah, dah lepas-lepas lah, nak buat macam mana, let bygone be bygone lah, nak kata apa. Tapi orang kata untuk akan datang, kalau nak buat nama anak ataupun ada anak-anak tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan yang dapat anak ke, baby ke apa, jadi boleh tanya saya, tak ada masalah, saya boleh beri. Tapi jangan suruh saya letak nama lah, bagi senarai saya endorse. Jangan bagi ustaz bagi nama, saya tak kreatif. Orang sekarang kan suka buat nama pelik-pelik kan. Jangan bagi saya senarai, tak apa, saya tengoklah mana yang elok. Idza, apabila solat lah, usalli. Kalau usalli itu fi'il mudhari' present, solat past tense. Ni dah lepas. Kalau usalli itu semayang kan, usalli. Kita tak kata solat sebab kita sedang nak semayang. Usalli, saya solat. Boleh tuan-tuan? Jadi saya situ je lah kot untuk hari ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini meneruskan semangat kita lah untuk memahami Al-Quran. Walaupun dah habis Ramadan, kita teruskan bahasa Al-Quran ini. Saya pun tak ada jauh dengan tuan-tuan, dekat saja. Mudah-mudahan apa orang kata, kita dapat tambah ilmu bahasa Al-Quran kita ni lah. Itu yang mustahak, biarlah sikit tapi orang kata memberi manfaat untuk kita dan keluarga kita lah sebenarnya, untuk mencintai Al-Quran. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.